Wabarakatuh. Boleh dengar? Ada suara ya? Oke. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di kota Taif, di mana kota Taif ini adalah tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah pada 10 tahun kenabian. Jadi 10 tahun kenabian itu dihitung daripada beliau menerima wahyu. Boleh? Ya, jadi dihitung dari beliau menerima wahyu pertama kali di Jabal Nur. Jadi itu adalah tahun ke-1. Jadi hingga 10 tahun beliau berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, tetapi tidak terlalu banyak yang memeluk agama Islam saat itu. Dan pada tahun ke-10 ya, kenabian baginda Rasulullah SAW, beliau meninggal dunia oleh istri beliau yaitu Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah orang yang kaya raya di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau ini disegani atau dihormati di kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ketika beliau 10 tahun baginda Rasulullah SAW ditemani beliau dan beliau berdakwah. Jadi ketika beliau membawa agama baru pada Quraisy atau di kota Makkah Al-Mukarramah ini banyak penolakan. Dari kaum kafir Quraisy banyak yang memusuhi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Rasul nak berdakwah menyampaikan agama, maka mereka semua akan menolak dan menyiksa. Jadi ketika ada orang-orang kafir Quraisy ini masuk agama Islam, maka mereka akan menyiksa dan menghalau, terutama Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau dijemur di padang pasir, lalu diletakkan batu yang panas di dadanya, kakinya sama tangannya diikat, lalu dicambuk dan lain sebagainya. Jadi semua yang nak memeluk agama Islam, maka mereka akan siksa dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang kafir Quraisy ini ketika nak mengganggu baginda Rasulullah SAW, maka beliau akan dibela oleh Siti Khadijah dan adapun paman beliau Abu Thalib, pembela baginda Rasulullah SAW. Jadi pada tahun ke-10 Hijrah itu beliau meninggal dunia. Jadi beliau meninggal, Abu Thalib meninggal, dan Siti Khadijah pun meninggal. Jadi tidak ada yang membela lagi, tidak ada yang sebagai bemper baginda Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sanalah banyak penyiksaan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, maka akan disiksa dan lain sebagainya. Maka baginda Rasulullah SAW berharap di kota Taif ini ada yang nak bergabung di agama yang dia bawa adalah agama Islam saat itu. Maka beliau datang berdakwah ke kota ini, ke Bani Saqib dulu. Di sini yang duduk di sini ini adalah Bani Saqib. Nama kota Taif. Jadi beliau jalan kaki daripada kota Makkah Al-Mukarramah guna untuk berdakwah ke kota Taif ini, ke Bani Saqib, bersama dengan Zaid bin Haris. Itu adalah pembantu beliau yang tinggal sama beliau, dan beliau berdua berjalan menuju kota Taif. Sesampainya di kota Taif, beliau menemui kepala suku di kota Taif untuk mengajak untuk memeluk agama Islam. Tetapi beliau mengalami penolakan dari orang-orang Bani Saqib, sehingga beliau di sini selama 10 hari. Selama 10 hari berdakwah, tidak ada satupun yang mengikuti atau yang bergabung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga marahlah orang-orang Bani Saqib, maka kepala suku Bani Saqib mengumpulkan orang-orang atau anak-anak daripada Bani Saqib dan orang-orang atau masyarakat di sini untuk sama-sama mengusir baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diusir oleh kaum Bani Saqib, dilempar sehingga badan beliau berdarah, kaki beliau berdarah, maka beliau beristirahat di salah satu tempat. Maka dilihatlah sama
Rabi'ah, ya. Usaibah bin Rabi'ah yang mempunyai ladang anggur di kota Taif ini, maka dia suruh pembantunya yang menunggu atau yang membersihkan ladang beliau itu adalah namanya Adas. Jadi Adas ini adalah seorang daripada Irak. Engkau mengetahui yang namanya Yunus bin Matta. Lalu orang Nasrani ini adalah masih menganut atau membawa ajaran daripada Nabi Yunus dulu. Lalu oh dia adalah ulama kami, dia adalah nabi kami. Lalu baginda Rasulullah SAW, Yunus bin Matta adalah nabi dan aku pun, dia adalah saudaraku, aku pun nabi. Lalu Adas ini memeluk baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena ajaran beliau tidak jauh beda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus dulu. Dan saat itu hanya satu itu mungkin di sejarah itu Adas ini langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi beliau memeluk agama Islam. Jadi di salah satu tempat tersebut dibuenakan satu masjidku dan ada masjid Kantara dan ada pun masjid Adas. Nah, tapi kita akan lalu saja nanti di masjid Adas itulah tempat tinggalnya Adas dulu. Nah, jadi dibuenakan satu masjid menjadi masjid Adas, tapi masjid-masjid kecil semua. Itu sebagai tanda sejarah yang ada di kota Taif. Dan di belakang kiri saya ini ada tembok, di dalamnya ini adalah makam Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas. Abbas ini adalah saudara daripada Abdullah. Abdullah nama ayah daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah cousin dia, cousin daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau sepupunya. Jadi anak paman. Nah, jadi beliau dilahirkan masih hayat baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat beliau digendong oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau dikeri. Beliau selalu didoakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi ahli fikih, ahli hadis, ahli agama. Jadi beliau selalu mendoakan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi beliau selalu didoakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan dan sempat diberikan air liur baginda Rasul SAW ketika beliau lahir dan beliau dapat meminum air liur daripada baginda Rasul SAW. Dan terbukti juga baginda Rasulullah SAW doa-doa beliau. Saya namanya Abdullah bin Abbas ini paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau ini adalah ahli hadis, ahli tafsir, luar biasa. Tetapi beliau selalu berwasiat dan berdoa agar dimakamkan ketika beliau wafat nanti dan bisa dimakamkan di kota Taif.